Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi cikgu hari ini untuk soalan yang seterusnya. So kali ini akan kita selesaikan soalan nombor 10. Okey, soalan nombor 10 ini ianya adalah berkenaan dengan tingkatan 3 bab yang ke-9 di bawah tajuk garis lurus. So macam mana cikgu tahu ini adalah bab yang berkenaan dengan garis lurus? So boleh bacalah daripada ayat ni, dia menyebut tentang garis lurus. Okey. So kita nak tengok ini adalah berkenaan dengan segitiga sama kaki ABC. So ini adalah segitiga sama kaki dan garis lurus AD dilukis pada satah kertas. Okey, so diberi pintasan Y. Okey, kita highlightkan sedikit. So pintasan Y dan juga kecerunan bagi garis lurus AD ialah 8 dan juga negatif 4/3. Okey, kita masukkan maklumat yang pertama dekat situ. So garisan yang difokuskan di sini adalah AD. Okey, so garisan AD yang mana pintasan dia adalah 8, pintasan Y dia. So pintasan Y bermaksud dia akan lalu pada paksi Y lah. Okey, dia akan lalu pada paksi Y pada nilai 8 dan kecerunannya adalah negatif 4/3. So kecurunan kita wakilkan sebagai M, iaitu negatif 4/3. So kita tahu bahawa koordinat dekat atas ni, okey, koordinat dekat sini pastinya koordinat kamu ialah 0, 8 lah. Okey, sebab dekat sini X-nya 0, Y-nya ialah bernilai 8. Okey, so kalau kamu tengok apa lagi maklumat yang mungkin ada. Okey, yang seterusnya kita akan tengok soalan lah. Okey, dia suruh kamu cari nilai P. So, P kamu ada dekat mana? So, P kamu ada dekat sini. Okey, so macam mana kita nak dapatkan nilai P? Soalan garis lurus ni sebenarnya nampak mudah, tapi dia memerlukan sedikit kemahiran untuk kamu menghubung kait antara apa-apa maklumat yang telah pun diberikan. Okey, so dekat sini kita dah nampak 08 koordinat dekat sini. So bolehlah cikgu kata koordinat pada titik A ini ialah X dan juga 0 lah. Okey, sebab dia berada pada nilai X positif tapi paksi Y-nya ialah 0 ataupun koordinat Y-nya ialah 0 sebab dia berada di atas garis paksi X. Okey, so kita tengok apakah hubung kait dekat situ. So kita akan guna kita akan guna rumus kecurunan lah sebab dah diberi kepada kamu kecurunan sebab rumusnya ialah M sama dengan Y2 tolak dengan Y1 per dengan X2 tolak dengan X1. So dekat sini cikgu akan ambil sebagai 8 dahulu. So cikgu akan ambil 8 tolak 0. So cikgu akan ambil yang atas ni sebab Y. So Y 8 tolak dengan 0 per dengan 0 tolak X. So cikgu akan ambil dekat situ lah. Okey. So bermaksud cikgu akan ambil dekat situ. So bermaksud dekat sini X2 Y2 lah. Okey. So ini X1 Y1. So mana-mana kamu nak label boleh. Mungkin kamu nak label dekat sini X1 Y1 pun tak akan menjadi masalah sebab dia akan dapat jawapan yang sama. Okey, so dekat sini cikgu label Y2 8 tolak dengan 0 per dengan 0 tolak dengan X. So pastinya ianya sama dengan kecurunan kamu lah. Kecurunan kan kita dah diberi kecurunan iaitu negatif 4/3. So kecurunan dah ada. So apa lagi yang perlu diselesaikan? So kita cuba selesaikan yang sebelah sini lah. Okey, kita akan ada macam ni. So cikgu tulis sebagai 8 per dengan negatif X. So itulah negatif 4/3. Okey, cuma cikgu bawa yang di sebelah kiri ni, kecurunan ni cikgu saja letak di sebelah kanan. Okey, so dia akan nampak macam ni. Okey, so yang seterusnya kita akan selesaikan, kita akan fokuskan sebab kita nak mencari X. Okey, so kita akan switch ataupun tukar kedudukan. Okey, so dia akan jadi 8 per dengan negatif 4/3 sama dengan negatif X. Kita switch sahaja, kita tukar tempat sahaja. Yang bawah kita akan alih ke sebelah, yang sebelah ini kita akan tarik semuanya ke bawah. So dia akan nampak macam ni lah. So yang ni cara menekan kalkulator sebenarnya tak susah. Okay, so kamu boleh guna 8, kemudian kamu boleh guna simbol bahagi bagi membezakan sebab dekat sini kamu ada pecahan, dekat sini kamu ada kat sini kamu ada per, dekat atas ni juga kamu ada per. So bolehlah cikgu bezakan sedikit. So 8 bahagi dengan kurungan. Jangan lupa letak kurungan sebab takut dia bercampur aduk. So 4 bahagi 3. Boleh, tak ada masalah. So kamu akan nampak macam ni. 8 bahagi dengan kurungan negatif 4 bahagi 3. So kita akan dapat jawapan negatif 6. Okey, so bermaksud dekat sini kamu akan dapat nilai
X kamu ataupun negatif 6 ialah sama dengan X. So, kalau kita ubah sekalipun, sama sahaja bentuknya. So, pastinya X kamu ialah 6. So, kenapa dia tinggal 6? Sebab dua-dua ada simbol. So, kita boleh potong. Okay, so X kamu ialah 6. So, X dekat sini, nilai 6. So, dekat sinilah, iaitu 6, kosong. Belum dapat P lagi. So, kita masih belum dapat P. Kita baru dapat koordinat untuk A sahaja, iaitu 6, kosong. So, apa kaitan antara A dan juga P dekat sini? So, kalau kamu tengok dekat sini, nilai B dekat sini ialah 3 dan juga P. So, 3 ini adalah nilai X sebenarnya. Okay, so 3 ni sebenarnya nilai untuk paksi X. So, pastinya dekat atas kamu ni, okay, untuk C ni, pastinya dia adalah koordinat 3, kosong. Kenapa dia jadi 3, kosong? Sebab di bawah ini adalah pastinya garis lurus, tegak. Okay, so bila bawah ni X kamu 3, so atas ni pastinya X kamu 3 lah juga. Okay, so cuma dia punya paksi ataupun dia punya koordinat berada di atas paksi X. So, koordinat Y dia ialah kosong lah. Okay, so 3, kosong bermaksud dekat sini jarak kamu dekat sini 3. X kamu dekat sini 3. X kamu dekat sini 6. So, pastinya jarak dia 3 lah. Dan juga yang bawah ini dia kata sama panjang. So, pastinya 3 juga. Okay, so pasti tak lain tak bukan. Dekat sini kalau kita panjangkan nilai. Okay, kalau kita panjangkan nilai, dia akan berada di negatif 3 lah. Okay, walaupun nilai dia 3, tetapi dia berada di sebelah bawah untuk paksi Y. So, pastinya dia akan jadi negatif. So, pastinya untuk kamu punya nilai P dekat sini adalah negatif 3. So, itulah cara untuk mendapatkan jawapan untuk soalan A dekat sini. So, jawapan kamu cikgu tulis kat sini. So, nilai kamu adalah negatif 3. So, kamu boleh nampak bahawa dia berkait. Okay, dia tak boleh dapat simply ataupun direct untuk jawapan P ni. Dia kena selesaikan AD dahulu, dapat koordinat A, barulah nampak C, barulah tahu jarak. So, sama panjang dan juga akhir barulah dapat untuk nilai P. Okay, so selesai. So, yang kedua, persamaan garis lurus AB. So, dia nak persamaan garis lurus untuk AB, tapi bentuk jawapan dia adalah bentuk seperti ini. Okay, so bentuk macam ni dia nak. So, apa yang kita nak buat? Seperti biasalah. Okay, apa-apa hal kita akan mulakan dengan persamaan. Pastinya Y sama dengan MX tambah C. Itu adalah rumus dia lah. Okay, so apa-apa hal pun kita akan cari kecurunan terlebih dahulu untuk persamaan garis lurus. So, A dengan B kamu ni, kamu akan ambil. Okay, so cikgu tulislah dekat sini. Mungkin pada gambar kamu dia dah terlalu berserabut. So, pastinya A kamu, koordinat dia ialah 6, kosong. Okay, dan juga B kamu ialah koordinat 3, negatif 3. So, A kamu adalah 6, kosong. So, B kamu adalah 3, negatif 3 dekat sini. So, kita label mana satu X1, Y1 lah. Okay. So, terpulanglah kepada kamu nak label macam mana. So, mungkin cikgu nak label ini ialah sekejap sabar So, kita akan label ini ialah X2, Y2. Okay, so ini adalah X1, Y1. Mana-mana je sebenarnya, tak ada masalah pun. Mungkin kamu nak label X1, Y1, X2, Y2, still akan dapat jawapan yang sama. Okay, mungkin sebab cikgu dah buat pengiraan. Cikgu dah label yang ni X2, Y2, so yang ni X1, Y1, so cikgu follow yang tu lah. Okay, so kita nak cari yang pertama adalah kecurunan. So, rumus kecurunan cikgu dah kata dia adalah Y2 tolak dengan Y1. So, hati-hati kamu ada simbol negatif 3 dekat sini. So, luar ni ada simbol tolak. So, bahagi dengan X2 tolak dengan X1. So, kita akan kirakan terlebih dahulu dekat sini. Kamu akan dapat nilai 3/3. Iaitu 1 lah. So, kecurunan kamu dekat sini ialah 1. Kecurunan untuk garis lurus AB. So, kalau cikgu boleh tulis sedikit. Okay, cikgu tulis dekat sini lah. So, nilai kamu dekat sini adalah 1 lah. Okay, so nilai kecurunan kamu ialah 1. So, kita akan ambil mana-mana koordinat untuk kita dapatkan nilai C yang seterusnya. So, cikgu katakanlah cikgu nak ambil koordinat A. So, cikgu akan tulis persamaan macam ni. Okay, jap cikgu guna warna lain. So, ini persamaan kamu. Okay. So, kita dah tahu bahawa nilai dekat sini adalah 1. So, kita ambil, katakanlah kita nak ambil koordinat A. So, bermaksud
Y kamu dekat sini ialah 0. So, X kamu dekat sini ialah 6 lah. Okey, so kita akan ada macam tu. Okey, sebab cikgu mengambil koordinat A. So, kamu akan ada 0 sama dengan 1 darab dengan 6. So, tambah C. So, pastinya nilai C kamu adalah negatif 6. So, hati-hati Sebab 1 darab 6, 6. So, 6 ini dibawa ke sebelah sana. Okey, supaya tinggal C sahaja bersorangan. So, 6 kamu di sini positif. So, kita pindah sebelah, ianya adalah negatif. So, dekat sini kamu dah boleh nampak, kamu dah ada persamaan yang lengkap. Y sama dengan M kamu, kita tak payah tulis lah sebab nilai kamu 1. So, M kita abaikanlah sebab 1 darab dengan X. So, dia akan keluar X juga. Okay, sebenarnya M kamu ada tapi nilai dia 1. So, cikgu harap kamu boleh faham lah untuk yang tu. So, Y sama dengan X tolak 6. So, inilah kamu punya persamaan. Cuma persamaan kamu ni, dia tak nak bentuk macam ni. Dia nak bentuk macam ni. So, kita kena buat pengubahsuaian sedikit. Okey, so kita akan ubah sedikit. So, kita akan jadikan X bersama dengan Y duduk di satu tempat. Okey, so kita akan ambil macam ni So, kita akan ambil Y tolak X. Okey, ataupun kita rasa takut kamu rasa pening. Okey, cikgu susun dahulu macam ni. So, X tolak 6 sama dengan Y. Okey, sekejap cikgu tulis kat sebelah ni lah supaya ruang itu lebih besar sedikit. So, X tolak 6 sama dengan Y. Okey, cikgu cuma tak buat apa-apa Cikgu cuma alihkan Y ini ke belakang saja. So, dia jadi macam ni. So, cikgu akan ambil X tolak dengan Y sama dengan 6. Itu langkah yang seterusnya sebab 6 kamu ni positif. So, cikgu pindah ke sebelah. 6 kamu ini adalah negatif ataupun tolak. So, cikgu pindah sebelah. Dia jadi positif. So, Y kamu asalnya positif. So, cikgu pindah sebelah. Dia jadi negatif. Itu sebenarnya yang berlaku. So, kamu dah ada X tolak Y sama dengan 6. So, dekat sini dia tak nak sama dengan 6. Dia nak sama dengan 1. So, bermaksud kamu perlu membahagikan kesemua dengan 6. Okey. Barulah kamu akan jadi jawapan kamu X per 6 tolak dengan Y per 6 sama dengan 1. So, inilah bentuk yang diinginkan oleh soalan. So, walaupun dekat sini tambah, tapi tak apa, memang memang dekat sini tambah. Tapi, bila kamu kira, dia jadi tolak. So, tak ada masalah. Bentuk dah nampak sama ataupun bentuk dia dah memang bentuk yang sama lah. Okay, cuma dekat sini tolak. So, yang lain tu tak ada masalah. So, inilah sebenarnya jawapan kamu untuk soalan B. Okay, so mungkin panjang lebar sedikit untuk soalan garis lurus ni. So, cikgu harap kamu boleh faham dengan apa yang cikgu cuba sampaikan ataupun cikgu cuba ajarkan. Jangan lupa untuk ajarkan rakan-rakan kamu yang lain supaya ilmu kamu terus berkembang. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk tinggalkan ruangan komen dengan komen ataupun sebarang soalan dan tekan button like dan juga subscribe. Sehingga kita berjumpa lagi di soalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.